Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok kepada ke arah pergerakan market. So di Bitcoin hari ni price berada di level terpenting ataupun support penting untuk kita bounce. So expected untuk semalam Zul dah share pun di Discord channel. Good opportunity untuk kita bounce untuk dengan current price Bitcoin. Nanti di chat Zul akan terangkan lebih detail. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam kuartal kripto untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So hari ni lah hari Selasa, hari Isnin. So untuk hari Ahad semalam apakah akan berlaku, nanti tu akan update juga Zul punya current portfolio untuk Zul punya hari Isnin. So seperti nanti setiap hari Isnin Zul akan updatekan Zul punya current portfolio. So anda boleh tengoklah portfolio Zul untuk kan currently loss ataupun profit. So untuk di total market cap kita tengok currently dengan pukul sekarang hampir 7.20. So kita untuk total market berada di 1.7 trilion. So tak banyak berlaku perubahan, tapi still lagi dilakukan likukan summary, kita dah drop dalam 1.38%. So untuk volume 60 bilion tu expected drop atau meningkat, tu expected meningkat sedikit. Yes, meningkat daripada 58 bilion ke 60 bilion. So kita meningkat hampir 4%, tapi total market drop. So peningkatan tu tak banyak lah, tapi expected untuk still lagi peraduan berada sideways dalam pergerakan yang sama seperti hari Sabtu. BTC still lagi 42.2, Ethereum 18.0. So sedikit dropping BTC daripada 43, dan Ethereum juga sedikit dropping daripada 18.7 ke 18.0. So tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 38.4k USDT, iaitu kita drop untuk tempoh 24 hours atau untuk hari Ahad semalam kita drop sebanyak 2.36%. Kemudian untuk Ethereum drop lagi ke 2.5k US dollar, iaitu 3.30%. So untuk lain-lain coin kan disebabkan Bitcoin jatuh, kita akan expect untuk another altcoin juga turut melakukan kejatuhan. So kita tengok BNB $376, 2.17, dan kena RSP 3.30, kemudian Terra Luna 8.23 drop. Untuk di Cardano 4.4, Solana 5%. Tu mostly semua dalam jatuh dalam 5%. So expected untuk ni tu baru sepasal sebenarnya USDT dan USDC meningkat punya. Aku kata USDT almost lalu lah nombor 3. Yang tu pasal adalah USDC dan juga kuartal Terra USDT. So ini peningkatan dalam kuartal market iaitu 13 bilion untuk USD, dan juga Binance USD meningkat. Kuartal ini stabil coin meningkat. Bila stabil coin meningkat, apa yang berlaku adalah expected untuk borrow money more dalam kuartal dalam stabil coin. Tak ada lagi yang kuartal invest. Mostly semua sedang simpan modal untuk beware. Mencakap untuk tahun ini adalah tahun 2022 adalah tahun permulaan bearish market supposedly ikutkan 4 year circle. So meaning tahun ni lah expected tak ramai yang akan berani buy. Expected dia akan tunggu untuk tunggu untuk bottom untuk bearish market. Sebab apa bearish market selalunya untuk 4 year circle tahun pertama tahun bearish market ikutkan circle market, iaitu tahun ni tahun 22. Supposedly hujung tahun bulan 12 nanti barulah kita akan ada harga lantai. So bila harga lantai itulah barulah kita akan start buy monthly untuk the rest of 3 year, iaitu tahun 22. 22 tahun bearish 23, 24 tu tahun ni lah tahun untuk kita buy deep ataupun buy collect asset sebanyak boleh. Kemudian tahun 25 kita akan buat pump yang drastic untuk completekan kita punya 4 year circle. Kemudian tahun 26 kita akan repeat balik seperti punya tahun 22. Supposedly untuk circle crypto adalah macam tu. Cuma tahun ni adalah berbeza, tahun 21 itu ataupun tahun 22. Sebab apa kita tengok adalah kita ada buyer baru, ada buyer institusi besar, iaitu apa institusi besar ni, kita ada buyer daripada syarikat besar, negara pun dah start kumpul Bitcoin. Tu different untuk circle ni. So macam ada opportunity lagi untuk Bitcoin sebenarnya atau kripto untuk buat last pump. Sebab apa untuk tahun 2021 itu kita tak nampak pump seperti mana circle sebelum ni. So meaning ada opportunity untuk tahun ni tahun 22 untuk kita buat circle baru ataupun untuk kripto, dan daripada 2017
sampailah tahun 21, expected mungkin ada foil circle itu circle Bitcoin ataupun foil circle, bukan lagi foil circle, mungkin dia buat circle baru mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun ke atas expected untuk new circle pergerakan. Disebabkan kita ada buyer baru yang cukup ada negara, kemudian ada untuk institusi besar, contoh kita ada cakap Tesla, kita ada MicroStrategy, kita ramai lagi dan banyak lagi lah kata company besar yang lain. So apa pun kita nanti tu di chat tu akan tunjukkan apa yang sepatutnya boleh berlaku untuk hari ni. So let's go kita Bitcoin. So, sebelum Bitcoin tu ada komen di kata di Facebook pula, di YouTube tu ada yang tanya pasal tu malam. Memang tu tak pasal mic tu punya tu, sebenarnya dia ingat tu pakai mic ni, tu punya tu pakai mic di webcam. Sebab tu walaupun tu mute mic ni mesti lagi tu apa pun dah aku kata dah repair, sudah ubah setting. Kemudian ada tanya pasal Epic. So lama juga tu tak tengok Epic. Thank you pertanyaan Epic. Nanti kita akan, ini adalah tu punya subscriber ikutkan ni dah kata bulan ketiga ataupun bulan keempat dan bulan ketiga ni untuk member month tu ni dah kata dah support. Thank you untuk Ahmad Abdullah Rami dan juga lain-lain yang aku kata sudi support untuk join the YouTube membership. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap, iaitu pertama Fear Index. Nanti kita akan mungkin tak sempat untuk tengok ini, tapi tu akan pergi juga. So untuk hari Jumaat kita berada di 22, hari Sabtu kita berada di 22 juga. So untuk dalam masa 33 minit lagi kita akan tengok Fear Index kita untuk hari Ahad. So mini ZOS pattern still lagi sama. So mini round yang sama juga 22, 21 plus minus antara 22 juga. So untuk expected untuk hari Ahad Fear and Index lagi untuk extreme fear. So let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama sebelum tu bagi Epic, nanti tu akan pergi Bitcoin. So di Bitcoin semalam di Discord channel tu ada sharekan satu pergerakan ni, iaitu tulis kat sini adalah good opportunity untuk kita rebound, masa untuk bound, tempat terbaik untuk BTC start pump dan break. Kalau bawah ni kita akan 3 lah support tu kat ini, tu akan terangkan tu. Siapa yang di Discord channel dah dapat pun maklumat yang terkini. So thank you juga siapa yang join semalam. Ada yang baru join, kepada KDK dan juga Arisha, thank you pun join YouTube membership. So siapa nak join YouTube membership, siapa lagi nak join punya YouTube membership, Discord channel senang aja, join punya YouTube membership kemudian dapatkan link Discord. So let's go kita ke chart. So untuk di daily tu akan pergi ke daily dulu sebelum tu terangkan. So untuk daily inilah pergerakan yang kita monitor dan expected tu adalah double bottom. So double bottom ni expected kita breakout ni tapi dah fail. So currently tu tak monitor lagi untuk double bottom ni. So minute price target ni kita delete. Untuk currently kita tengok opportunity untuk dia melakukan bound kuasa ni. Sebab apa? So expected untuk ini kita akan buat another pattern banyak untuk ini. So kalau dulu bila draw untuk anda ialah ini, daripada ini yang kita akan buat ini, kita akan buat warna putih untuk tengok. Kita akan buat draw ni aja, iaitu yang ni. Kita nampak yang ini, kemudian kita akan expected untuk berlaku ini. So ini adalah pertama kita panggil triangle. So mungkin tak nampak sangat kat sini sebab banyak tu punya chart, dah draw. Nanti tu mungkin pergi ke yang chart kosong sikit. Yes, kat sini boleh kita buat. So inilah kuarter. Expected apa yang tu monitor adalah pattern yang possibility berlaku adalah bullish juga pattern. Expected yang pergerakan dan pattern ni tak berapa strong lah untuk reversal. Semua pattern dan pattern bullish. Expected ascending triangle. Ascending triangle adalah expected untuk dia break more ke atas, tapi sekiranya break bawah kita akan expected dia akan jumpa balik at least bottom sebelum dia regain balik momentum naik atas. So inilah ada possibility boleh berlaku untuk di chart Bitcoin berdasarkan pattern yang tu nampak untuk currently di daily. So apapun let's go kita pergi chart balik, iaitu BTC USDT. So untuk apa ni, apa nak tu tengok adalah pergerakan sebelum ni tu ada monitor minor support dan minor resistance. Untuk mana minor resistance dan minor support, so currently tu dah buat baru, iaitu currently macam mana tu dapat block ni. So currently kita daripada swing low kita pergi 4 hours. So, currently kita monitor Elo Fibonacci swing low ini ke swing high ini kita dapat 0.6 dan 0.7, iaitu golden packet kita antara 0.61 dan 0.78. So ada yang tanya ke apakah 0.6, apakah 0.7? 0.6 ni adalah kuarter hanyalah maklumat daripada 61% drop daripada high ini. Sama juga kalau drop ke 0.78, meaning dia drop dah 78%. So mostly Bitcoin adalah good potential untuk dia retrace kawasan ni. So berdasarkan Fibonacci adalah good time untuk kita retrace sekarang. Sebab apa? Kita boleh di golden packet. So kenapa ada expected tu? Another point adalah kita ada satu trend line hijau ni. Satu trend line hijau yang tu monitor ni. Sebab apa? Inilah the way trend line yang tu monitor baru. So kalau tak nak trend line ni, boleh aku kata anda draw pakai channel pun boleh. Iaitu kalau nak pakai channel, kita akan nampak lebih solid lah pergerakan tu. Nanti tu akan tunjukkan kalau tak nak pakai channel tu, kalau pakai channel paralyze. So sambungkan ini, sambungkan sini, kemudian ada trade line. Tengok macam mana price itu buat
pergerakan channel. So inilah ikutkan pergerakan ni ialah pergerakan bearish. Yes, selagi mana price tu follow pergerakan ni, kita akan expect dia akan naik, tapi give a time price tu akan breakout ni bila pergerakan jatuh juga. So untuk channel ni expected kalau dia drop sampai mana, expected drop at least kita akan drop sampai 38 balik sekiranya dia breakout. So jika inilah opportunity untuk dia breakout, untuk naik atas, untuk follow kita punya channel, ataupun dia breakout bawah. Breakout bawah ni kita akan drop terus ke kawasan last low itu, iaitu yang ni, iaitu di kawasan 33, dan sekiranya kita gagal untuk bertahan di 33 dan chart daily untuk confirmation, anda ingat untuk confirmation sekiranya chart daily break body close below 33, meaning kita akan expect price tu akan push terus ke next major support kita ataupun di kawasan 28. Kenapa 28? 28 ni adalah kuartal low yang sebelum ini. Low yang sebelum ni yang kita ada iaitu masa bulan 3, 4, 2000, bulan 3, 4, 5, 6, hampir 4 bulan ke 5 bulan itu yang 2021 tahun 21 kita sideways kawasan ni. So kita ada 1 point, 2 point, 3 point. Even kat sebelum ni pun 4 dan 5 point. So seperti inilah kuartal strong support kita untuk dia melakukan bounce. So sekiranya jatuh 28, Dol akan grab buy opportunity. Sebab apa, inilah support, tapi sekiranya sama juga kalau daily break kat 28, meaning kita akan expect more downside ke bawah. So apapun itu, data tu tak ada lagi, nanti kita bila berlaku nanti kita akan monitorkan macam mana pergerakan price. So apapun, kerana kita monitor dulu pergerakan apa yang ada di Bitcoin currently untuk yang kita ada. So now ni kenapa cakap expected untuklah good point untuk kita entry kali ni, berdasarkan ni adalah kita ada channel ni, pergerakan bottom of channel, kemudian kita ada Fibonacci, retracement golden packet untuk minor support. So now adalah good opportunity untuk di drop pula untuk bounce ke atas. Kemudian RSI di 4 hours juga menunjukkan kita good untuk bounce. Sebab apa, kita berada di oversold. Dan expected untuk biru tu pun dah cross kuning, petanda untuk melakukan kenaikan seperti ini. Apapun kita beli, so expectation kita akan ada sedikit lane untuk at least macam ini. So kalau ada macam ni, boleh drop sikit at least 22 macam cakap dulu, untuk kita nampak aku kata minor ataupun minor pump. At least untuk RSI perlu berada di, nanti tu akan buat at least untuk RSI perlu berada di kawasan 22 dan aku kata 16. So seperti even 22 ni, yes kita ada pump, tapi mungkin berlaku fake pump. Tapi sekiranya RSI tu drop ke 16, itu adalah opportunity buy yang tak boleh anda lepaskan. Expected kalau dia bounce pun, expected dia akan bounce at least 10% untuk atas. So ini kita boleh ambil profit, kita ambil boleh modal, dan profit itu kita tinggalkan dalam market untuk holding long term. So itulah untuk RSI. Dan even stock RSI pun, stok RSI untuk currently tengok berada makin naik. So minimum jika tadi RSI tadi ada expectation untuk belum lagi kuartal solid untuk naik. Expected untuk mencakap dua kali tunggu untuk RSI itu berada di kawasan at least 22 ataupun 16. Tapi 22 pun kalau tengokkan sebelum ni, macam mana price itu berada di 22, kita hanya berlaku fake pump, kemudian drop dengan drastic. Drop itu kemudian tengok expected baru dah melakukan ke atas. Kita nampak apa, bullish divergence, expected low to low, kemudian low to higher low. So ini expected terus melakukan kenaikan. So kita akan tunggu juga pergerakan yang sama untuk currently. So tak nampak lagi di 4 hours sebenarnya. Di 4 hours untuk pergerakan tu, untuk currently kita hanya tengok adalah berdasarkan ni, low ini dan low ini, apa yang quarter price buat adalah low dan expected di RSI buat double bottom. So ini adalah kata another salah satu petanda untuk price itu adalah good opportunity untuk dia melakukan bounce ke atas. Adakah good opportunity buy? Yes, kalau siapa yang kata ada nak buy Bitcoin, consider now adalah good position untuk anda entry Bitcoin untuk dollar cost average. Active dan jangan long in. Expected hanyalah 20% ataupun 10% saja daripada current modal, ataupun dengan daripada aku kata anda punya plan untuk Bitcoin. Kalau anda ada RM1,000, at least 20% masuk kawasan ni untuk expectation dia melakukan bounce. Kalau drop lagi tak masalah, kita akan hold dan kita akan buy lagi di next support nanti untuk long term. So untuk di daily pula, di daily chart aku kata stock RSI dah pun breakout kita punya bawah 50, dan expected kita boleh lose lagi untuk ke bawah. Kemudian untuk stock RSI sama juga, stock RSI kita berada still lagi ongoing untuk dropping. So meaning macam juga tadi, sama juga kita expectation untuk mesti lagi ada dropping untuk hari ini. So sama ada kita gagal untuk bertahan di kawasan hijau ni, ataupun kita mau drop sedikit di kawasan another trendline zone, iaitu trendline putih ni. So kenapa ada trend putih ni? So trend putih ni another trendline yang Zul monitor dari yang kata
ada pelbagai lah ikutkan kalau anda tengok chat tadi. Yang ini, so kalau anda tengok ni memang banyak kuartal trendline yang Zoom monitor kan. Beberapa trendline ada satu the way kuartal draw trendline yang baru yang sedang Zoom belajar sebenarnya. So apa pun kita akan gunakan, boleh pakai. So kat sini kita ada tiga trendline yang kuartal boleh pakai, iaitu hijau, berkembang. Sekiranya kita fail hijau ni, Zoom expectation untuk kita drop ke kawasan trendline putih ni, iaitu daripada lower ini higher low dan expected another lower low. So meaning apa yang berlaku kat sini, ini adalah kata back juga convention dia, sebab tiga touch selalunya dia akan break up bawah. So meaning kalau macam tadi, kalau kita loss 30 position ni, expectation kita next support kita perlulah berada di 33. So tapi sekiranya price itu drop ke kawasan putih ini, kemudian RSI ini berada di 16, Zul akan grab buy. Sebab apa? Dia ada opportunity untuk bounce sedikit, at least 10%. And even kita tengoklah putih ni, kemudian kita akan take modal, profit kita tinggalkan. Kalau terus pump, Alhamdulillah kita naik. Kalau drop, expected drop, dan itu expected akan drop more, lebih drastic. So itu yang expectation boleh berlaku di chart. Tapi currently untuk kita tengok price di Bitcoin adalah now adalah good opportunity untuk dia melakukan bounce, iaitu di kawasan price ini, iaitu almost dalam kawasan 38k. Ini adalah good opportunity untuk dia bounce. Untuk opportunity Bitcoin regain balik bullish momentum ataupun melakukan kenaikan balik, untuk expected untuk break kita punya 46 dan terus pergi ke kita punya major resistance, iaitu di kawasan 60k dan 55k, iaitu mana kawasan tu punya aim untuk lock tu punya modal dalam profit sekiranya price BTC berada di kawasan major resistance di 60 dan 51k. Itulah di chart Bitcoin yang Zoom monitor. So currently untuk hari ni Zoom akan monitor untuk pergerakan ini. Sekiranya kita break up bawah ni, barulah kita akan expectkan modal bawah. So itu sama ada kita bounce atau drop, kita tengok macam mana pergerakan market. Tapi berdasarkan data-data yang tadi, high possibility 60%, 70% kita akan naik atas, 30% lagi kita akan break bawah disebabkan data di daily tadi, iaitu RSI baru je cross, and expected RSI ni masih lagi berada di middle. So kita ada sikit lagi momentum untuk downtrend ke bawah untuk hari ini, ataupun untuk petang ni kita akan drop, kemudian malam nanti mungkin kita ada naik. So apapun kita tengok macam mana pergerakan market untuk pergerakan Bitcoin untuk hari ini. So itulah di Bitcoin. So let's go kita pergi ke EPIC. So ada tanya pasal EPIC Prime. So EPIC Prime tu tengok market jap. Market dia expected di KuCoin. Sebab apa tu sebelum ni tu pernah buat dia punya quarter analysis lah. EPIC expected di total market. So, nak tengok jap. Mungkin kita boleh pergi kat sini terus. Ya, USDT. So kat delete in dulu. Kemudian Fear and Index. Fear Index tak sempat dulu nak tunjuk ni. Kita deletekan saja. Prime, yes, ada di KuCoin. Kita akan tengok di KuCoin. Sebab apa dibuat di KuCoin ataupun di HUB. EPIC USDT. So ada di, kita akan tengok di KuCoin dulu. Right, di KuCoin dah drop dengan drastic punya point ni. Kemudian kalau kita tengok EPIC USDT di HUB. Yes, tu ada buat di HUB tu. So price tu macam mana, price dah pun drop dengan drastic sampai pun kita punya macam juga tu, dulu tu ada draw satu last support yang perlu bertahan, iaitu di kawasan ini. So now price tu dah pun drop betul-betul di bawah expected. Now current price drop below lagi bawah support ni, adalah 0.9. So untuk chart EPIC ni dah tak ada lantai yang solid. Ikutkan di HUB biasanya dia opening price itu time prime ni. So meaning ini adalah kata harga low, harga opening dia di HUB. So expected harga berapa price dia adalah kawasan price lah sebab 0.01. So nanti tu akan zoom in sikit. So ini yang kita tengokkan untuk price opening kita berada di 0.01. So untuk currently price, adakah berapakah persen dia dah drop? Expected dia drop hampir 90. Expected dia dah drop hampir 95% ke bawah. So inilah expected drop. So adakah good position buy untuk EPIC ni? EPIC ni sama juga macam ialah gaming coin. So expected berdasarkan chart ni tu, pergerakan chart dia tak berapa menarik, tapi ada boleh long term, yes, boleh melakukan kenaikan, cuma dia dah drop bawah ni. So meaning secara fundamental weak,
So bukan dia saja weak, altcoin lain pun semua weak banyak. So kalau anda yakin dengan EPIC untuk long term, adalah good opportunity untuk anda buy untuk long term. Untuk long term tu berapa? Expected 5 ke 10 tahun ke atas untuk project gaming macam ni. So anda boleh, harga pemurah hanya kata 6, ikut currently 0.068. Kalau anda target untuk dapat 10,000 coin, hanya perlu mengeluarkan sebanyak $681 ataupun less than RM5,000 Malaysia lah. Kalau anda sanggup untuk kata expected take risk and reward, kalau anda sanggup invest duit yang kata RM5,000 untuk buy dapat 10,000 coin untuk long term, dan expected RM5,000 tu anda boleh loss dalam market tu, yes boleh invest. So jangan invest duit yang anda tak expected boleh quarter, anda boleh tanggung kerugian. So inilah kuartal EP game untuk berdasarkan chart. Price dah lose kita punya support ni. Now support lah 0.1. Expectation kalau Bitcoin drop lagi, kita akan nampak expect dia akan drop ke 0.1. Dan sekiranya loss lagi kawasan ni, meaning kita dah tak ada lantai di bawah, kita akan free fall. Free fall ada opportunity untuk coin ni akan hilang dalam radar untuk this punya cycle. So ingat, masa 4 year cycle untuk Bitcoin, selalunya Bitcoin kecil, selalunya dia akan hilang dalam radar. Apapun ataupun projek tu terus total loss, total gagal. So macam cakap, untuk invest benda ni, yes boleh invest. Zul pun invest juga coin-coin yang kecil ni, tapi Zul expected Zul hanya invest tak lebih daripada 1% pun daripada Zul punya total portfolio. Yang lain semuanya Zul invest kepada coin-coin yang lebih kuat terjamin untuk long term, terutama macam cakap Zul ada choice benda ni antara coin, sebab tu Zul nama profile ni gold coin. Adalah gold coin yang seperti untuk long term adalah good. Contoh ada BTC, Ethereum, ada Solana, AVAX, Luna, Polkadot, ada Chainlink, Matic, Phantom, dan ada lagi banyak beberapa coin yang lain yang Zul still lagi tak invest. Tapi consider yang Zul invest ni adalah amount yang banyak, semua dalam kawasan ni, more kepada 5,000 ke atas. Yang lain contoh macam Harmony One, semua ni tak sampai pun lagi kuartal, tak sampai pun 5,000 ke bawah. So inilah untuk long term punya projek. So cakap, kalau Zul invest dalam EPIC, so consider dia akan masuk dalam kuartal projek. Currently Zul hanya monitor dalam Harmony One, Koti, VChain, Superfarm, KDA, BRA, Zandilika. Dan ada future more kata kecil-kecil coin, less daripada RM1,000. Ada Hot, Dan, Omni, Chiliz, IOI, kata VPAC belum, yang Dubai, Chiliz, Omni, Dan, Hoti, dan juga Zul ada juga kata gaming yang Dubai fail. Mungkin yang game tu fail iaitu Binimon. So Binimon Zul juga currently dalam loss, expected dia loss sampai 90% tu. Expected untuk itu Binimon tu mungkin akan hilang terus dalam radar. Tak masalah, Zul invest tu sebanyak hampir RM500. So kalau loss pun hanyalah loss RM500 berbanding tu punya portfolio RM50,000. So 500 kuartal untuk gain dan profit tak ada masalah. So sama juga dengan EP ni, kalau nak invest, make sure Zul sarankan tak lebih daripada 1% daripada anda punya current total portfolio untuk invest coin-coin yang macam ini. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Apapun malam nanti Zul akan cuba buat, sebab ni hari cuti. Semalam petang nanti Zul akan buat review. Kita akan pergi juga ke beberapa altcoin lain. Lama Zul nak tengok Ethereum, Zul nak tengok Solana, Zul nak tengok AVAX, Zul nak Luna, dan semua expected apa yang Zul cakap ni adalah yang gold coin ni. Zul akan updatekan semua chart yang Zul dah ni, Ethereum, Solana, AVAX, Luna, Polkadot, ada Chainlink, Matic, dan Phantom. So nanti Zul akan buat tengok chart dia, buat list balik. Nanti macam biasalah di Discord channel, Zul akan screenshot untuk chart tu. Anda buat di Discord channel akan dapat dulu chart tu. Kemudian di malam hari nanti Zul akan terangkan apa yang buat lukisan tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi petang nanti untuk Zul punya update chart Ethereum dan Luna, AVAX semua ni. So apapun, untuk Bitcoin ni adalah good opportunity untuk kita bounce disebabkan beberapa data. Cuma sedikit lagi, yes ada possibility kalau dia fail pun expected untuk di kawasan trendline putih ni. Expected nanti kita tengok RSI. Kalau RSI tu berada di kawasan 22 ataupun 16, kita ada opportunity to buy. Tapi sekiranya price tu betul-betul berada di 16 RSI, ala Zul sendiri pun akan buy juga dalam Bitcoin. So nanti Zul akan buy, Zul akan sharekan di dalam Discord channel tu punya YouTube membership. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi petang nanti, malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.